Assalamualaikum. Hai, saya Ain Farhana. Saya akan membentangkan tentang tribunal tuntutan pengguna. Apakah itu tribunal tuntutan pengguna? Bilakah tribunal tuntutan pengguna ditubuhkan? Apakah objektif tribunal tuntutan pengguna ditubuhkan? Tribunal Tuntutan Pengguna merupakan salah satu bahagian di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Al-Ehwal Pengguna. Ia berfungsi untuk mendengar dan mengadili tuntutan-tuntutan pengguna yang dibuat di bawah Akta dan tertaluk kepada peruntukan Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta 599 secara bebas dan adil. Tuntutan pengguna ditubuhkan pada 15 November 1999 bersamaan dengan tarikh penguatkuasaan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Objektif Tribunal Tuntutan Pengguna ialah saluran alternatif untuk pengguna membuat tuntutan secara mudah, murah dan cepat serta mendapat keputusan bebas dan adil. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia adalah satu badan bebas yang ditubuhkan di bawah Seksyen 85 bahagian kelima Akta Perlindungan Pengguna 1999. Tribunal beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Ini bermaksud pengguna berhak untuk mendapat keperluan asas bagi meneruskan kehidupan yang memuaskan. Antara contoh-contoh perkara asas ialah ataupun keperluan asas ialah makanan, pakaian, tempat kediaman, kesihatan, pendidikan, kemudahan awam, air serta fasiliti. Pengguna juga berhak untuk dilindungi daripada barangan, proses pengeluaran dan perkhidmatan yang boleh membahayakan kesihatan ataupun kehidupan seharian. Jika kita lihat, pengguna mendapatkan maklumat daripada pengiklanan serta pelabelan yang telah disediakan. Ini kerana pengguna berhak untuk diberitahu atau dimaklumkan fakta-fakta yang diperlukan bagi membolehkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih tepat. Suara pengguna adalah satu hak yang sangat besar. Ini kerana ia dapat memastikan kepentingan pengguna mendapat pertimbangan sewajarnya dalam pengubalan serta pelaksanaan dasar kerajaan. Bahkan, ia juga dapat membantu dalam pembangunan barangan dan perkhidmatan oleh pengeluar. Ini dapat dilihat apabila pengguna berhak untuk memilih daripada pelbagai barangan dan perkhidmatan yang telah ditawarkan pada harga yang lebih kompetitif dan menjaminkan kualiti yang amat memuaskan kepada mereka. Jika ia mendatangkan satu perkara yang boleh mengelirukan pengguna dan juga mendatangkan ketidakpuashatian ke atas barangan yang kurang bermutu ataupun perkhidmatan yang tidak memuaskan, pengguna berhak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil termasuk pampasan bagi barangan yang dibeli oleh mereka. Seperti kita sedia maklum, pendidikan adalah satu amat perkara yang penting. Ini kerana pengguna berhak untuk mendapatkan pendidikan serta kemahiran yang diperlukan bagi membolehkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih bijak dalam pembelian barangan dan perkhidmatan serta mengamalkan hak dan tanggungjawab mereka sebagai pengguna. Ini menunjukkan pengguna berhak untuk mendapatkan kehidupan dan bekerja dalam alam sekitar yang bersih, sihat dan tidak mendatangkan bahaya kepada generasi masa kini serta generasi akan datang. Jika kita lihat jenis-jenis tuntutan yang boleh dilakukan di Tribunal Tuntutan Pengguna terdapat dua, iaitu klasifikasi barang dan juga klasifikasi perkhidmatan. Antara jenis tuntutan yang boleh dikemukakan ialah melakukan mengeluhkan dan memberaya klasifikasi dan amalan kaksana, iaitu barang yang memerlukan harga dan juga mungkin ia menyebabkan kontrak perkhidmatan hadapan bagi perkhidmatan yang akan diadakan atas dasar berkesan. Seterusnya, jenis tuntutan yang boleh dikemukakan ialah keselamatan barang dan perkhidmatan, yang mana ia dapat dilihat dari segi standard keselamatan berkaitan dengan apa-apa barang atau klasifikasi barang. Yang ketiga, hak terhadap pembekal berkenaan dengan garanti tersirat berkaitan dengan pembekalan barang. Ini dapat dilihat melalui barang-barang mematuhi hal mengenai harga nasabah dan juga mengenai penambahbaikan dan bahan. Selain itu, jenis tuntutan yang boleh dilakukan ialah hak terhadap pembekal berkenaan dengan garanti tersirat berkaitan dengan pembekal perkhidmatan, iaitu di mana ia dapat dilihat mesti mengenai masa siap dan musabah, mengenai harga yang musabah dan juga mengenai kesesuaian bagi masa tertentu.
Seterusnya, hak terhadap penghilang berkaitan dengan garanti nyata berkaitan dengan pembekalan barang-barang yang mana ia mungkin mengenai kualiti prestasi atau ciri barang dan juga mengenai pemulangan wang balasan sekiranya barang tidak memenuhi apa-apa aku janji oleh penggaranti. Seterusnya, jenis tuntutan yang mungkin boleh dituntut ialah hak terhadap penghilang berkaitan dengan garanti tersirat berkaitan dengan pembekalan barang-barang, iaitu dari segi bahawa barang mematuhi mengenai pembaikan barang dan ganti dan juga mengenai kualiti yang boleh diterima. Jawapannya adalah tribunal mempunyai bidang kuasa mendengar. Yang pertama iaitu tuntutan untuk tebus rugi bagi pembelian barangan dan perkhidmatan yang dibenarkan di bawah bidang kuasa tribunal. Yang kedua, tuntutan yang jumlahnya amountnya tidak melebihi RM50,000. Dan yang ketiga, tuntutan yang terakhir dalam masa 3 tahun dari kuasa tindakan itu bermula. Berikut adalah 5 senarai pembatasan bidang kuasa tribunal tuntutan pengguna yang tidak boleh difailkan. Tribunal tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar apa-apa tuntutan. Pertama, berkaitan yang berbangkit daripada kecederaan diri atau kematian. Kedua, bagi mendapatkan kembali tanah atau apa-apa aset atau kepentingan mengenai tanah. Ketiga, pertikaian mengenai hak milik kepada mana-mana tanah atau aset atau kepentingan mengenai tanah. Keempat, pertikaian mengenai hak mana-mana orang di bawah suatu wasiat atau kematian tidak berwasiat. Dan akhir sekali, pertikaian berkaitan dengan hal-hal seperti franchise, nama baik, rahsia perdagangan atau harta intelek lain dan apa-apa hak dalam tindakan. Daripada tahun 2000 sehingga 2010, sejumlah 54,942 kes telah difailkan yang mana setiap tahun terdapat peningkatan di dalam pemfailan tuntutan. Sambutan daripada pengguna mengenai kenaikan tuntutan ini sangat menggalakkan. Ini boleh dilihat dari segi jumlah tuntutan yang difailkan. Peningkatan ini adalah disebabkan oleh pengendalian kes di tribunal yang mudah kerana prosedur yang mudah, murah kerana yuran yang dikenakan hanya RM5 dan cepat, yang mana kes boleh diselesaikan kurang daripada 60 hari dari tarikh pemfailan. Tribunal dan pengguna adalah suatu badan kehakiman bebas yang ditubuh untuk melindungi hak pengguna. Jika kita dapat lihat melalui tajuk kajian yang telah dipilih iaitu Tribunal Tuntutan Pengguna, sudah pasti kita dapat membuat berhubung kait dengan apa yang telah kita pelajari sepanjang kursus perundangan ini. Antara perkara yang mungkin boleh kita kaitkan ialah dari segi apakah jenis perundangan yang digunakan, apakah jenis sumber undang-undang yang digunakan dan juga apakah badan perundangan yang terlibat oleh Tribunal Tuntutan Pengguna. Jika kita lihat pada definisi undang-undang iaitu di mana ia merupakan peraturan ataupun prinsip yang digunakan oleh suatu autoriti politik atau suatu sistem guaman. Ia merupakan suatu sistem kerajaan untuk membentuk keadilan atau peraturan yang diikut kuasa untuk memerintah sesebuah kerajaan. Jika kita lihat pada perkara pertama yang mungkin kita boleh kaitkan ialah jenis undang-undang. Seperti kita sudah maklum, jenis undang-undang terbahagi kedua iaitu undang-undang awam dan juga undang-undang persendirian. Namun begitu, setelah kami membuat pembacaan, kami dapati undang-undang yang terlibat bagi badan kehakiman ini ialah undang-undang persendirian. Mengapa kami mengatakan ia merupakan undang-undang persendirian? Ini kerana undang-undang persendirian ialah undang-undang yang berkaitan dengan penguatkuasaan perhubungan antara individu seperti hak dan juga tugas sesama mereka.
Ia bertujuan untuk memberikan pampasan ataupun ganti rugi kepada pihak yang teraniaya agar harta ia dapat diperoleh semula daripada pihak yang melakukan kesalahan dan juga untuk melaksanakan tanggungjawab. Antara undang-undang yang mungkin kita boleh kaitkan dengan undang-undang persendian ialah undang-undang kontrak, undang-undang tort, undang-undang hak cipta, akta perkongsian dan lain-lain lagi. Bagi perkara yang mungkin juga kita dapat kaitkan selain daripada jenis undang-undang, kita dapatkan ialah sumber undang-undang, iaitu apakah sumber undang-undang yang diguna pakai bagi Badan Kehakiman Tribunal Tuntutan Pengguna ini. Didapati sumber undang-undang yang diguna pakai bagi Badan Kehakiman Bebas ini ialah undang-undang bertulis. Mengapa saya katakan ia sebagai undang bertulis? Ini kerana undang-undang bertulis ialah undang-undang yang dibuat dan digubal oleh badan-badan perundangan seperti Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Ia juga dikenali sebagai undang-undang bertulis kerana sumber bertulis yang digunakan tersebut dinyatakan, ditulis dan juga distatorikan secara spesifik. Antara sumber-sumber undang bertulis yang mungkin dijadikan contoh ialah Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri, Akta, Akmen, Ordinan dan juga Perundangan Kecil. Bagi Tribunal Tuan Pengguna, sudah pasti kita akan tertipu pada Akta Perlindungan Pengguna 1999. Maka, jelas membuktikan bahawa sumber undang-undang yang diguna pakai bagi Badan Kehakiman Bebas ini ialah undang-undang bertulis. Selain itu, kita juga pasti akan terfikir apakah badan perundangan yang terlibat bagi Badan Kehakiman ini. Bagi Tribunal Tuan Pengguna, badan perundangan ataupun kita kenali sebagai legislatif ialah Parlimen. Kenapa saya katakan Parlimen? Ini kerana seperti kita sedia maklum, sumber undang-undang bertulis iaitu contoh tadi iaitu Akta, ia merupakan undang-undang yang diubah ataupun dibuat oleh Parlimen. Ini menunjukkan bahawa bagi Badan Kehakiman Bebas ini iaitu undang-undang, badan perundangan yang terlibat dalam proses pengubalan ataupun pembuatan undang-undang Akta ialah Parlimen. Segala keputusan pengubalan ataupun pembuatan proses bagi prosedurnya ialah Parlimen. Secara kesimpulannya, jelas menunjukkan bahawa dengan adanya penubuhan Tribunal Tuan Pengguna yang merupakan satu badan kehakiman bebas ini sememangnya sangat berguna dan sangat penting bagi pengguna-pengguna untuk menyuarakan ketidakpuas hatian mereka. Seperti kita sedia maklum, sememangnya dengan objektif penubuhan ini menunjukkan bahawa hak-hak pengguna terjaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Ada 3 kaedah atau cara untuk membuat aduan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna. Langkah yang pertama, fail tuntutan dengan mengisi borang 1. Borang tersebut boleh didapatkan di semua cawangan tribunal atau memuat turun di portal e-tribunal dan hanya RM5 sahaja perlu dibayar untuk pemfailan borang tersebut. Langkah yang kedua, salinan borang 1 akan diserahkan kepada pihak yang dituntut dan kedua-dua pihak perlu hadir ke pendengaran tuntutan tersebut. Tarikh pendengaran akan ditetapkan oleh tribunal. Langkah yang ketiga, selepas tuntutan berjaya diselesaikan dengan persetujuan kedua-dua pihak, tribunal akan mengeluarkan award. Terma ini digunakan untuk penyelesaian yang ditawarkan oleh tribunal. Award tersebut boleh jadi dalam bentuk wang yang dibayar kepada pengadu ataupun ganti untuk barang yang dibeli. Pengguna hanya dibenarkan membuat tuntutan sehingga RM25,000 sahaja dan wang yang dituntut mestilah daripada pihak yang dituntut, bukan dibayar oleh tribunal. Pengguna haruslah menyimpan bukti dokumen berkaitan dengan pembelian dan servis seperti invoice, resit, risalah iklan, barang yang rosak dan dokumen lain yang boleh menyokong ganti rugi tersebut.